Sabah terima pelaburan pembangunan 7 bilion ringgit di Meruntum Lokawi. Ia nabar denakanku, saya Beverly Anastasia Lim. Ekonomi Sabah yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19 mendapat suntikan pelaburan 7 bilion ringgit daripada anak syarikat hartanah terkemuka antarabangsa Pavilion Real Estate Investment Trust Tegas Bangsa Sdn Bhd. Perjanjian pembangunan bersama antara Yayasan Sabah dengan Tegas Bangsa dimeterai hari ini sambil disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal. Projek tersebut membolehkan Tegas Bangsa membangunkan tanah milik Yayasan Sabah seluas 156.4 hektar di Meruntum Lokawi dengan pembangunan pusat pelancongan, komersial, hotel, perumahan, taman tema dan pelbagai lagi bermula tahun ini. Projek itu dijangka siap dalam tempoh 15 tahun. Ketua Menteri berkata projek tersebut dijayakan tepat pada masanya ketika Sabah sedang dalam proses pemulihan, terutama dalam sektor pelancongan yang terjejas teruk akibat COVID-19. Ini merupakan satu pembangunan yang berskala besar di kawasan Meruntum di Lokawi, mana pembinaan beberapa bangunan untuk bukan hanya hotel, resort dan berbagai. Dan pembangunan ini akan menelan belanja dalam lingkungan 7 bilion ringgit dalam jangka masa 12-15 tahun. Dan tanah ini dimiliki oleh Yayasan Sabah seperti yang disebutkan 391 ekar. Dan itu capital injections daripada Yayasan Sabah kerana lokasinya agak strategik. Dan dia berhampiran dengan lautan dan di samping itu beberapa pulau yang ada, yang membolehkan menjadi satu gaya penarik kepada bukan hanya pelabur, pembeli hartanah, bahkan juga pelancong-pelancong yang datang berkunjung ke negeri Sabah. Di majlis memeterai perjanjian ini, Yayasan Sabah diwakili pengarahnya Datuk Jamalul Kiram Muhammad Zakaria, manakala Tegas Bangsa diwakili Gerard Lim Len Jiang. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, projek pembangunan itu akan meningkatkan permintaan hartanah di Lokawi daripada lebih ramai pelabur yang berminat. Saya pun yakin bahawa dalam masa terdekat, bila keadaan pulih dari segi COVID-19 dan ianya merupakan salah satu daripada kawasan yang akan menjadi tarikan kepada pembeli hartanah dan juga para pelabur yang ada. Kerana dari segi lokasi sebelum COVID-19 pun banyak orang sebenarnya bertanya tentang nak beli hartanah di peringkat negeri Sabah. Tapi bila berlaku COVID-19 agaknya terbantut dan ini merupakan satu langkah yang amat kita alu-alukan. Dengan termeterainya perjanjian itu, Tegas Bangsa telah membayar sebanyak 8.4 juta ringgit kepada Yayasan Sabah. Manakala Yayasan Sabah sebagai pemilik tanah turut berhak mendapat hasil minimum sebanyak 840 juta ringgit daripada nilai keseluruhan pelaburan. Projek pembangunan bernilai 7 bilion ringgit di Meruntum Lokawi yang dimeterai Yayasan Sabah dengan Tegas Bangsa Sdn Bhd adalah jawapan kepada dakwaan kononnya agensi itu dilanda masalah kewangan. Pembangunan tersebut juga membuktikan bahawa Yayasan Sabah kini tidak lagi fokus kepada menjual balak semata-mata. Sebaliknya, sejak Parti Warisan Sabah memerintah, agensi itu kini mula beralih kepada pembangunan hartanah untuk menjana hasil dan membangunkan negeri. Pengarahnya Datuk Jamalul Kiram Muhammad Zakaria berkata, zaman Yayasan Sabah berbelanja besar walaupun tanpa pendapatan juga sudah berakhir. Sebaliknya, agensi itu kembali fokus kepada objektif penubuhannya untuk membangunkan sektor pendidikan negeri. Actually, Yayasan Sabah ni bukan tidak ada duit, tapi kita hanya berbelanja dengan secara berhemat lah. Because many times Yayasan Sabah ni banyak berbelanja sebelum ni, tapi pendapatan itu kurang. So itu yang kita mahu Yayasan Sabah ini sebetulnya
perlu diperbaiki di mana ia menjanakan pendapatan setiap tahun yang mencukupi dengan program kita. So program Sabah ini yang pentingnya mesti ada scholarship, pinjaman dari mahasiswa yang berkenaan dengan pendidikan dan sedikit dengan CSR lah. Jamalul berkata sebelum ini Yayasan Sabah turut memeterai perjanjian pembangunan di waterfront Kota Kinabalu bernilai 350 juta ringgit. Mengulas tentang perjanjian dengan Tegas Bangsa untuk membangunkan tanah agensi itu di Meruntum Lokawi, katanya Yayasan Sabah telah lama mencari pelabur untuk masuk ke kawasan itu. We have been trying to get more and more, many developers try to develop this place for quite some time, and we managed to get one which is local Malaysian pavilion. Projek ni kita akan adakan dengan dia mixed development. We have theme park, we have condominiums, we have hotel, shopping complex and offices. So it will take about 10 years, 10 to 12 years development. So dia akan, I think kalaulah airport jadi di Papar, then it will be very very good for us lah kalau jadilah. Kita pun tidak tahu. So it's like that lah, with Tegas Bangsa. And Tegas Bangsa is actually one of the special vehicles from Pavilion Group. Kerajaan Sabah membenarkan pelaksanaan Majlis Anjuran Kerajaan dan Swasta dengan jumlah kapasiti tidak melebihi 250 orang. Ketua Menteri berkata kebenaran itu bergantung kepada saiz ruang dan penjarakan sosial di lokasi penganjuran. Bagaimanapun, prosedur operasi standard SOP pelaksanaan majlis kerajaan dan swasta yang telah disediakan wajib dipatuhi oleh setiap agensi kerajaan serta swasta yang ingin melaksanakan sebarang mesyuarat, seminar, bengkel, kursus, latihan, persidangan, ceramah dan majlis. Beliau berkata demikian menerusi satu kenyataan hari ini. 2 kes positif baharu COVID-19 dilaporkan hari ini iaitu di Kota Kinabalu dan Ranau. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah meningkat kepada 375 kes. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Frankie pun berkata jumlah kes aktif turut meningkat kepada 12 kes iaitu 4 di Kota Kinabalu, 2 di Tuaran dan masing-masing 1 kes di Tawau, Sandakan, Penampang, Kota Belud, Ranau dan Nabawan. Sementara itu jumlah keseluruhan kes pulih kekal 356 kes. 1 kes baru COVID-19 yang dilaporkan di Sabah semalam melibatkan tahanan yang baru masuk lokap Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Pasar Umum Sandakan yang sebelum ini ditutup sementara selama 7 hari bagi membolehkan kerja sanitasi dan nyahkuman dilakukan susulan kes positif COVID-19 yang dikesan di pasar itu dibuka semula mulai tengah malam tadi. Namun pemborong dan peniaga perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Sejumlah 502 peniaga telah menjalani ujian saringan COVID-19 sejak 22 Jun lalu di mana seorang didapati positif. 346 negatif dan 155 masih menunggu keputusan ujian. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie pun berkata kerja sanitasi dan nyakuman telah diselesaikan oleh kaki tangan Jabatan Kesihatan. Peniaga juga telah diberikan taklimat mengenai SOP yang perlu dipatuhi. So, latest is they are able to be opened up by late evening today. If everybody follow the taklimat briefing from the Kesihatan. Therefore, I want to emphasize here again, it is so important that we must adopt the new normal and adopting what KKM has been advising us. Datuk Frankie pun berkata demikian di majlis penyerahan sumbangan peralatan perubatan oleh Temasek Foundation kepada Jabatan Kesihatan Sabah semalam. Banjir di Sabah telah pulih. Kesemua pusat pemindahan banjir ditutup hari ini.
36 mangsa banjir terakhir yang masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara di Dewan Masyarakat Tun Said, Kota Belud dibenarkan pulang ke rumah masing-masing pada pukul 11.30 pagi tadi. Sebelum ini, sebanyak 11 daerah yang melibatkan 152 kampung di Sabah terjejas oleh banjir ekoran hujan lebat Sabtu lalu. Daerah terjejas termasuk Penampang, Papar, Kota Belud, Tenom, Tuaran dan Pitas. Adun Kuamud Datuk Masiung Bana akan menanggung sepenuhnya hutang yang masih belum dibayar untuk memastikan perkhidmatan van menghantar pelajar asrama ke SMK Antilibon diteruskan. Masiung kesal kerana tidak dimaklumkan mengenai masalah itu yang telah berlarutan sejak 2018. Katanya beliau tidak mahu ibu bapa terbeban dengan bayaran tambang tersebut. Menurut Masiung, unit pemimpin pembangunan masyarakat Tongod akan berkunjung ke SMK Antilibon esok untuk berbincang dengan pihak pentadbiran bagi mencari penyelesaian terbaik. Beliau mengulas laporan Borneo Today semalam mengenai kemungkinan 300 pelajar asrama di SMK Antilibon terpaksa berjalan kaki 3.6 km sehari pergi balik ke sekolah setiap hari. Ini kerana jarak antara sekolah dan asrama kira-kira 1.8 km. Ketika ini, pelajar asrama itu menaiki van dengan tambang RM2 sehari untuk ke sekolah. Namun disebabkan ramai yang tidak mampu membayar, perkhidmatan van itu dikatakan akan dihentikan bermula Isnin depan. Ibu bapa yang membuat aduan turut kesal kerana SMK Antilibon yang dibina sejak beberapa tahun lalu hanya melibatkan bangunan sekolah tanpa asrama menyebabkan pelajar asrama ditempatkan di lokasi yang jauh. Pengarah Pendidikan Sabah Dr. Misrin Radin ketika mengulas isu itu berkata, Jabatan Pendidikan akan menyediakan bas untuk pengangkutan pelajar berkenaan selepas ini. Manakala permohonan pembinaan asrama telah dihantar kepada Majlis Daerah Kinabatangan untuk kelulusan. Masiung berkata pembinaan asrama itu sebenarnya telah disampaikannya di Dewan Undangan Negeri sejak kerajaan terdahulu tetapi masih belum menjadi kenyataan. Penguatkuasaan arahan lockdown dan penutupan sempadan oleh kerajaan Filipina bagi mengekang wabak COVID-19 di negara itu menyebabkan ribuan pendatang asing tanpa izin Parti Filipina terkandas di pusat tahanan sementara di Sabah sejak Mac lalu. Selepas hampir 4 bulan tertangguh, proses pengusiran itu bermula hari ini. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah Sharifah Siti Saleha Habib Yusof berkata, seramai 395 parti Filipina diusir melalui jalan laut dengan menaiki kapal MV Antonia 1 dari Pelabuhan Sandakan ke Zamboanga, Filipina. Menurutnya, MKN Sabah turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan Filipina kerana memudahkan proses tersebut dengan menanggung sendiri kos ujian saringan terhadap parti Filipina. Beliau berharap kerajaan Filipina mempertimbang agar proses pengusiran parti negara itu dibuat mengikut daerah atau wilayah asal parti, bukannya dibuat berdasarkan tempoh selang masa 15 hari. Proses pengusiran hari ini adalah siri ke-20 melalui laut pada tahun ini membabitkan parti Filipina dan Indonesia, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan parti yang diusir pulang sepanjang tahun ini seramai 4,751 orang. Sebelum ini, jurucakap kerajaan Filipina menyatakan penghantaran pulang warga negara itu yang ada di Sabah dibuat membabitkan 400 orang pada satu masa dengan tempoh penghantaran selang masa 15 hari. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menahan 2 bot nelayan Vietnam di perairan Pulau Mengalum kemarin. Seramai 21 nelayan warga Vietnam turut ditahan selepas didapati tiada dokumen pengenalan diri yang sah. Pengarah Maritim Sabah dan Labuan Laksamana Pertama Maritim, Muhammad Rosli Abdullah berkata, 2 bot dilihat dalam keadaan mencurigakan ketika anggotanya menjalankan operasi Naga Timur di kawasan perairan terbabit. Bot itu didapati bergerak secara beriring dan disyaki sedang melakukan aktiviti menangkap ikan secara tunda gading. Ketika bot maritim cuba menghampiri bot nelayan asing itu, mereka bertindak memotong tali pukat dan cuba melarikan diri serta enggan bekerjasama apabila diminta berhenti. Hasil pemeriksaan ke atas kedua-dua bot mendapati 21 nelayan berusia antara 18 hingga 49 tahun.
Pemeriksaan lanjut mendapati sijil pendaftaran bot sudah tamat dan semua nelayan berkenaan tiada dokumen pengenalan diri. Satu daripada bot itu juga didapati tiada lesen kebenaran daripada Jabatan Perikanan bagi menjalankan aktiviti menangkap ikan di perairan Malaysia. Muhammad Rosli berkata kedua-dua bot nelayan asing berkenaan disyaki melakukan kesalahan mengikut Akta Perikanan 1985 dan Akta Immigration 1959 Palang 63. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi 6 juta ringgit setiap orang pemilik atau nakoda dan 600,000 ringgit untuk setiap anggota kru. Terima kasih Iko, semoga setemu lagi palap-palap kam.